Bab 9. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. 9.3 Langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ialah 131 memorandum bertulis diterima daripada pihak Raja-Raja Melayu, parti politik, badan awam dan orang perseorangan untuk dipertimbangkan. Memorandum daripada pihak Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu mengemukakan memorandum baginda sendiri. Antaranya, baginda mencadangkan supaya persekutuan yang merdeka mempunyai seorang ketua negara yang dikenali sebagai Yang di-Pertuan Agong. Selain itu, Yang di-Pertuan Agong harus dipilih oleh Raja-Raja Melayu berdasarkan kekananan. Tempo jawatan yang dicadangkan sebagai Yang di-Pertuan Agong ialah 5 tahun. Yang di-Pertuan Agong boleh meletakkan jawatan dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Seterusnya, Raja-Raja Melayu melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Memorandum daripada parti politik dan pihak awam. Soal kewarganegaraan. Parti Perikatan menyuarakan cadangan melalui Testamen Amanah Politik Perikatan. Semasa menyediakan memorandum ini, terdapat perbezaan pandangan tentang isu Jos Soli dalam Parti Perikatan, yaitu beberapa pihak dalam UMNO menolak pemberian kewarganegaraan Jos Soli. Selain itu, Dewan Perniagaan Melayu memohon mengetatkan soal kewarganegaraan. Seterusnya, Persatuan Dewan Perniagaan Cina Semalaya menggesa Suruhanjaya membuat peruntukan bagi kewarganegaraan menerusi kelahiran. Berikutnya, masyarakat India menuntut kedudukan kewarganegaraan mereka diteliti. Selanjutnya, masyarakat Serani mahu hak mereka dipertahankan. Seterusnya, bahasa dan pendidikan. Memorandum daripada MCA menuntut supaya semua sekolah yang ada daripada aliran bahasa Inggris atau vernacular perlu diteruskan. Selain itu, memorandum juga mencadangkan supaya semua sekolah kebangsaan mempelajari bahasa Inggris, Melayu, Cina dan Tamil. Selain itu, langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ialah Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah mengeluarkan draft perlembagaan. Draft perlembagaan tersebut ialah meneruskan sistem kerajaan persekutuan dengan negeri mempunyai kuasa tertentu. Selain itu, sistem kewarganegaraan berasaskan Jus Soli kepada semua yang lahir di Tanah Melayu. Seterusnya, kedudukan istimewa orang Melayu diteruskan. Berikutnya, raja-raja diterima dengan konsep raja berperlembagaan dengan seorang Yang di-Pertuan Agong dipilih bagi Persekutuan Tanah Melayu. Seterusnya, sebuah parlimen dengan 2 majlis mesyuarat, yaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat dibentuk. Seterusnya, reaksi terhadap draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Reaksi terhadap draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ialah terdapat ahli UMNO yang tidak bersetuju dengan konsep Jus Soli kerana bimbang kedudukan istimewa orang Melayu akan tergugat. Agama Islam mestilah diakui sebagai agama rasmi. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa rasmi. Selain itu, Parti PAS pula mengkritik soal kewarganegaraan yang dianggap tidak menjaga kepentingan orang Melayu dan mahu kedudukan agama Islam menjadi asas pemerintahan negara. Selain itu, menuntut bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi. Seterusnya, Datuk On Jaafar dari Parti Negara menolak syarat kewarganegaraan yang longgar. Hal ini mendorong Parti Negara, PAS dan Parti Rakyat mengadakan kongres pada 4 Mei 1957
hingga 7 Mei 1957 untuk membincangkan draft perlembagaan ini. Berikutnya, terdapat juga sebagian daripada pertubuhan masyarakat Cina ingin menjadikan bahasa Mandarin sebagai bahasa kebangsaan. Sementara itu, MIC mahukan syarat kewarganegaraan dan penggunaan bahasa Tamil diberikan perhatian. Berikutnya, pada 9 Mei 1957, Tunku Abdul Rahman, Datuk Abdul Razak Hussein, Ong Yok Lin, dan Viti Sabantan berlepas sekali lagi ke London untuk berbincang dengan kerajaan British tentang isu kewarganegaraan dan beberapa isu yang belum muktamad. Beberapa perubahan dan pindaan dibuat pada draft perlembagaan. Langkah seterusnya, hasil pindaan disembah perkenan dan dibincangkan dalam Majlis Raja-Raja. Berikutnya, draft ini kemudiannya dibawa ke Majlis Perundangan Persekutuan untuk dibentangkan dan dibahaskan pada 10 Julai 1957 hingga 11 Julai 1957. Selanjutnya, draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu akhirnya diluluskan oleh Parlimen British di London dan kemudiannya diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan pada 27 Ogos 1957. Dengan lulusnya rang undang-undang ini, maka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 berkuat kuasa secara rasminya pada 31 Ogos 1957.